Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hadis tentang bab mungkar dicegah hidup berkah. Okey, hadisnya berbunyi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. Maksudnya, man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yakni mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Dan spektrum ilmu, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu pakar hadis dalam kalangan sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil lagi. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Okey, saya mahu kamu hafal hadis ni dengan maknanya dan hantarkan rakaman kamu, okey? Mungkar pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Pada istilah pula ialah perbuatan atau perkataan yang dicegah oleh syarak atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadah seperti solat yang khusyuk. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Daripada surah Asy-Syams, maksudnya serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih, yakni dengan iman dan amal soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya, yakni dengan kekotoran maksiat. Spektrum ilmu, tipu daya iblis. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Daripada surah Sad, maksudnya iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Maksud sini, kemungkarannya adalah satu perbuatan yang tidak baik, sebenarnya perbuatan yang jahat, perbuatan yang Allah larang. Jadi kita hendaklah mencegah kemungkaran, dan bukan saja mencegah untuk orang lain, tapi mencegah untuk diri kita sendiri. Okey, contoh kemungkaran tu macam mana? Contohnya macam mencuri, menipu, derhaka dengan orang tua, membuat maksiat. Itu antara kemungkaran, dan banyak lagi lah. Semua pun sudah boleh beza mana baik yang mana buruk. Okay. Hukum menangani kemungkaran. Wajib bagi setiap muslim, yakni kita, menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-Quran Azim daripada surah Al-Imran, maksudnya kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi yakni faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebaikan mereka adalah orang yang fasik. Cara menangani
kemungkaran. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Okey, spektrum ilmu, kepentingan memilih kawan yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan jaga dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Jadi itulah pentingnya kita untuk memilih kawan yang baik, yang boleh bimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, bukan membawa ke arah perkara yang mungkar. Okey? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah, bijaksana dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahasa dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan spektrum ilmu, amalkan doa ini dalam kehidupan harian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjuki kami bahawa yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya, dan tunjuki kami yang salah itu salah serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Cara menangani kemungkaran yang pertama, yakni dengan tangan. Mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara. Okey, contoh, sebagai ketua keluarga harus menegur isteri, adik-beradik, anak-anak. Mana yang salah kena ditegur, kena ubah dengan kuasa. Yang kedua, dengan lisan, menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Pertama, dengan tangan, orang tu ada kuasa, jadi tegur, gunakan lisan. Dan yang terakhir, hati, membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Kita benci dan jauhi kemungkaran yang orang lakukan dan kita berazam supaya kita tidak buat apa orang tu buat, dan kita berharap kepada supaya agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Sebagai contoh, seorang pelajar, dia bawa telefon ke sekolah, sedangkan dia tahu sekolah melarang untuk bawa telefon. Jadi itu sudah satu kesalahan, satu kemungkaran bila mana melanggar peraturan yang sekolah tetapkan. Jadi lepas tu, bila mana ada pengawas yang tahu, ada kawan yang tahu, beritahu kepada pihak yang berkait. Contohnya, bagi tahu pengawas, ketua pengawas, atau bagi tahu terus dengan ustazah, dengan guru atau dengan guru. Lepas tu tegur, benda tu tidak sepatutnya dibawa, tidak sepatutnya dilakukan. Dan terakhir, dengan hati, kita benci dengan melanggar peraturan tu. Hikmah menangani kemungkaran. Yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Dan yang terakhir, negara amat sejahtera kerana mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran daripada hadis, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan.
Kedua, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina, bukan nasihat dan teguran yang mengecam, yang membuat orang makin jauh, yang membuat orang jatuh. Okey. Dan yang terakhir, membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Spektrum ilmu daripada Qais bin Abi Hazim berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Innan nas idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syak an ya'mahumullah bi'iqab minhu." At-Tirmizi dan Abu Daud. Maksud sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Jadi ajarannya sini, bila mana kita melihat kemungkaran, haruslah kita mencegah, bukan cegah orang sahaja, orang lain kita tengok, tapi cegah diri kita sendiri. Kita mestilah sentiasa ingat Allah. Bila mana kita sentiasa ingat Allah, kita akan takut untuk membuat kemungkaran. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi untuk pelajaran seterusnya. Saya harap semua faham, dan kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh terus tanya dengan Ustazah direct PM. Dan ini penilaian ini saya mahu saya minta kamu buat dan hantar dengan saya selewatnya hari Sabtu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang kurang daripada saya dan yang baik itu semua daripada Allah SWT. Terima kasih.